Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 29 Januari, anda bersama saya Azlianti Ibrahim. Antara paparan hari ini. Moody's kekalkan penarafan dan unjuran stabil Malaysia. Enam maut cecair nitrogen di kilang memproses makanan bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Moody's Investor Service mengekalkan penarafan mata wang tempatan dan asing jangka panjang Malaysia pada A3 dengan unjuran stabil. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, pengekalan penarafan adalah pengesahan terhadap kekukuhan kawalan disiplin fiskal negara serta prospek pertumbuhan jangka sederhana yang mampan disokong keberkesanan langkah kerajaan membendung pandemik COVID-19. Dalam satu kenyataan, beliau berkata ia mencerminkan keyakinan Moody's terhadap Malaysia dalam kitaran penilaian penarafan kredit di peringkat global dengan agensi-agensi penarafan kredit antarabangsa telah melaksanakan lebih 220 tindakan penarafan negatif sejak bermulanya pandemik. Katanya kerajaan kekal komited ke arah konsolidasi fiskal jangka sederhana serta memastikan kemampanan fiskal negara selain menyasarkan pengurangan defisit kepada 5.4% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini, seterusnya mengurangkan defisit fiskal kepada purata 4.5% daripada KDNK dalam jangka sederhana. Penarafan kredit negara kekal kukuh turut disokong kedudukan luaran yang berdaya tahan serta pasaran bond domestik yang maju. Kadar tukaran asing yang fleksibel juga mencerminkan kemampuan Malaysia menyerap sebarang kejutan luaran selain daya tahan terhadap kejutan luaran serta turut disokong oleh kecairan pasaran modal Malaysia yang tinggi dan mendalam dengan permintaan terhadap terbitan sekuriti kerajaan yang kekal tinggi. Moody's turut mengiktiraf kredibiliti dan keberkesanan struktur rangka institusi negara khususnya dalam pelaksanaan dasar makroekonomi. Pelaksanaan langkah dasar itu juga ditunjukkan dalam belanjawan 2021 bernilai RM322.5 bilion iaitu belanjawan terbesar dalam sejarah negara. Hanya 3 kompaun dikeluarkan berhubung kesalahan lalu lintas tetapi tiada kompaun untuk pelanggaran prosedur operasi standard SOP di Selangor. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Arifai Tarawi berkata semua pihak yang terlibat dalam perayaan Thaipusam di negeri itu semalam mematuhi arahan dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Tinjauan kru kami ketika proses membawa balik pedati dari kuil Sri Subramania Swami di Batu Kif ke kuil Sri Maha Mariaman di Jalan Tun SH Lee awal pagi tadi mendapati pergerakan itu dikawal ketat dengan kehadiran dan pengawasan 60 pegawai dan 400 anggota di lokasi penutupan jalan. Perarakan dapat dikawal dengan baik. Pergerakan membawa balik pedati bermula sekitar jam 2 pagi tadi. Pergerakan pedati itu juga tidak berhenti di mana-mana lokasi sepanjang perjalanan bagi mematuhi SOP ditetapkan. Kita dapati satu kompaun pun tidak ada dikeluarkan kepada mereka menunjukkan bahawa tidak ada sebarang pelanggaran SOP yang dibuat oleh para penganut. Walaupun demikian ada beberapa penganut yang cuba menghampiri kawasan ini dengan tujuan untuk bersembahyang ataupun upacara ritual ini. Namun demikian apabila mereka telah diberi nasihat, diberi teguran secara berhemah dan baik, mereka dapat menerima dan beredar dengan baik. Malaysia jatuh 6 anak tangga ke kedudukan ke-57 daripada 180 negara dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI Transparency International bagi tahun 2020. Presiden Transparency International Malaysia, Dr. Muhammad Mohan berkata, dalam tinjauan CPI itu juga, skor Malaysia menurun 2 mata kepada 51 daripada 100 mata berbanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, Malaysia mungkin jatuh dua mata yang secara statistiknya tidak signifikan tetapi perlu bimbang dengan penurunan skor dan kedudukan. Justru ia perlu dipertingkatkan lagi dan beliau yakin Malaysia boleh melakukan yang lebih baik daripada negara seperti Rwanda dan Poland. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara maya bagi mengumumkan CPI Malaysia untuk 2020 semalam. Skor dan kedudukan CPI adalah berdasarkan 13 tinjauan dan penilaian pakar yang mengukur persepsi tahap rasuah dalam sektor awam negara ini pada skala sifar dianggap paling rasuah sehingga 100 dianggap paling bersih. Beliau berkata kedudukan Malaysia menurun berikutan pembaharuan institusi terhenti dan terdapat beberapa kes berprofil tinggi yang melepas tanpa membebaskan mereka yang didakwa. Sebab lain termasuk akses terhad kepada maklumat mengenai perkara kepentingan awam, skandal daging tidak halal, kes penyalahgunaan kuasa dan rasuah oleh penjawat awam yang berterusan, perkembangan atau kemaskini kes berprofil tinggi yang terhad dan kerajaan masih belum membentangkan rang undang-undang perolehan awam. Proklamasi darurat yang diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi menangani pandemik COVID-19 di negara ini tidak seharusnya dijadikan isu. Ini kerana Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang melaksanakan perintah itu. Menurut pakar undang-undang Datuk Muhammad Haziq Pillay Abdullah, negara lain seperti New Zealand, Jepun, Australia, Perancis, Finland dan Indonesia turut mengambil langkah sama. Beliau berkata walaupun ada yang berpendapat ia bertentangan dengan prinsip demokrasi, keperluan untuk menyelamatkan nyawa lebih menjadi keutamaan. Jelasnya pengisytiharan itu perlu kerana Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, tidak lagi memadai bagi membendung penularan virus yang semakin buruk. Susulan Akta terbabit memerlukan prosedur yang mungkin memakan masa dan keputusannya melibatkan perbincangan yang panjang. Sebagai contoh, melalui deklarasi perintah itu, hospital swasta kini boleh diarah mengambil kes COVID-19. Dalam keadaan negara berdepan pandemik yang semakin parah, keputusan perlu dibuat serta-merta. Menurut Peguam Kanan itu lagi, pihak yang berfikir darurat bermotifkan politik adalah salah. Malah perkara itu dilihat mencabar kuasa Yang di-Pertuan Agong yang jelas diperuntukkan dalam perlembagaan. 12 Januari lalu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah mengisytiharkan darurat yang buka kuasa hingga 1 Ogos sebagai langkah proaktif membendung pandemik COVID-19 yang semakin serius di negara ini. Tahap kesedaran dalam kalangan penghantar makanan bermotosikal di Melaka untuk mendaftar di bawah pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia permai masih rendah. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Melaka, Abdul Razak Omar berkata hanya 164 daripada 650 penghantar makanan dan barangan bermotosikal mendaftar dalam pakej bantuan terbabit. Katanya kegagalan golongan terbabit untuk mendaftar menyebabkan mereka tidak dilindungi jika berlaku kemalangan atau kematian ketika menjalankan tugas. Jadi saya amat mengharapkan supaya delivery riders di seluruh Melaka dan seluruh Malaysia mengambil peluang ini membuat pendaftaran agar diri mereka dapat sentiasa dilindungi. Mengikut statistik yang diberikan oleh Perkeso, kita memerhatikan di Melaka hanya 164 orang yang telah membuat pendaftaran delivery riders ataupun rider berbanding 650 orang yang keseluruhan delivery riders di negeri Melaka ini. Beliau ditemui selepas menerima pendaftaran sekumpulan penghantar makanan dan barangan bermotosikal di Wisma Perkeso Melaka. Katanya waris kepada 2 penghantar makanan yang maut ketika bertugas tahun lalu sudah menerima faedah orang tanggungan secara pencen berkala yang diberikan sepanjang hayat kepada balu. Manakala anak mereka pula akan menerima pencen sehingga berusia 21 tahun. Kepentingan untuk kita mencarum SPS Lindung ni sangat-sangat bagus lah. Sebab kadang-kadang kita berada di jalanan, so risiko untuk terjadinya apa-apa kadang-kadang kita tak tahu kan. So bila adanya SPS Lindung ni, at least kurang-kurang adalah backup untuk rider-rider. Plan ni dia banyak memberi manfaat lah, perlindungan kepada rider khusus di negeri Melaka. Dan dia percuma untuk 12 bulan. Dan ditambah lagi dengan penyandang gig yang kerajaan bagi,
Jadi maknanya kita cuma bayar untuk 12 bulan sahaja. Golongan pengemis jalanan dan gelandangan dilapor bertambah sekali ganda sekitar Bandaraya Johor Bahru sejak penularan pandemik COVID-19. Ia berikutan golongan itu kehilangan pekerjaan dan terpaksa bergantung kepada pemberian makanan percuma untuk kelangsungan hidup. Tinjauan di sekitar Johor Bahru mendapati ramai gelandangan yang menanti makanan percuma disediakan pelbagai pihak seawal jam 7 malam. Mereka terus menanti rezeki yang datang sehingga sekitar jam 1 pagi. Hakikatnya hanya 77 gelandangan sebenar yang direkodkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Johor. Namun golongan yang mengambil makanan mula bertambah selain gelandangan transit yang menanti peluang pekerjaan. Situasi itu diakui Yang di-Pertua IKASI Johor Bahru, Zuraini Tahir yang juga antara NGO yang menyelaras agihan bantuan dan makanan untuk gelandangan. Mengambil makanan ni terdiri daripada ketua-ketua keluarga di mana mereka contohnya mereka dah pun kehilangan pekerjaan. Jadi sumber kewangan mereka dah semakin hari semakin menyusut. Mereka sanggup mengeluarkan wang minyak untuk contoh kata naik motor, perbelanjaan minyak motor cuma RM5 tapi mereka boleh mendapat makanan untuk memenuhi makanan isi rumah. Ujarnya mereka masih mempunyai tempat tinggal namun perlu menjimatkan kos sara hidup. Sebab saya sekarang ni saya tiada kerja kan, baru saya nak keluarkan macam kos harian lah. Sebab saya nak bayar sewa bilik, itu saya terpaksa ambil makanan kat sini lah. Usaha NGO terbabit dibantu Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB yang menyediakan khemah khas bantuan itu di laman Tun Sri Lanang, Jalan Ibrahim. Saya bersama JKM dan MBJB sentiasa berusaha untuk membantu mereka-mereka ini tengok apa pekerjaan yang mereka boleh, dan mereka ni datang bukan daripada boleh katakan daripada orang yang senang, sebab mereka ada duit, datang ada duit, hanya dia nak minta makan sebab nak mengurangkan kos. Individu dan NGO prihatin disyaratkan menyelaraskan program bantuan dengan mengemukakan permohonan kepada agensi berkaitan. Sementara itu, prihatin dengan petugas Barisan Harapan yang bertungkus lumus mengekang penularan pandemik COVID-19, pelbagai pihak turun padang menyalurkan sumbangan. Inisiatif itu membabitkan pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta individu. Antara NGO yang tampil menghulurkan bantuan, Persatuan Sukarelawan Pulai. NGO terbabit mengagihkan pek makanan kepada anggota pasukan keselamatan yang bertugas di beberapa balai polis dan sekatan jalan raya. Sumbangan berkenaan turut dihantar kepada petugas kesihatan. Tidak ketinggalan bantuan kepada beberapa pusat tahfiz termasuk pelajar Madrasah Tahfizul Quran Johor Bahru. Untuk kita agihkan kepada peran lainnya, iaitu petugas-petugas di balai polis tempatan, iaitu Balai Polis Tampoi, Balai Polis Perling, Balai Polis Kempas dan juga di SJR, Sekatan Jalan Raya COVID. InsyaAllah kita akan memberi sumbangan makanan dan juga sedikit sumbangan kewangan untuk mereka-mereka yang berada di rumah-rumah kebajikan, rumah-rumah anak yatim. Kita akan bantu mereka semampu yang kita bolehlah. Sementara itu, Pertubuhan Kebajikan Asnaf Gua Musang (PKGM) mengagihkan bakul makanan kepada 200 asnaf yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi PKGM Muhammad Syahbudin Hashim yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas berkata, setiap keluarga menerima 13 barangan keperluan asas termasuk beras, telur, gula, gandum dan minyak masak. Mereka ini terdiri daripada mereka yang bekerja sebagai buruh kasar, yang bekerja di kawasan perindustrian dan tinggal di kawasan-kawasan setinggal. Jadi ini adalah merupakan satu inisiatif untuk memastikan tidak ada rakyat di dalam kawasan saya ini, di kawasan Galas ini lapar. Terima kasihlah kepada penyumbang-penyumbang yang dermawan yang menyumbang kepada Pertubuhan Kebajikan Asnaf Gua Musang untuk kita edarkan barang-barang makanan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa.
Sekurang-kurangnya 6 orang maut manakala 9 lagi cedera akibat kebocoran cecair nitrogen di kilang memproses makanan di Atlanta, Amerika Syarikat. 5 mangsa maut di tempat kejadian manakala 10 orang dihantar ke hospital untuk dirawat. Seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia di hospital dan 3 lagi berada dalam keadaan kritikal. Kebocoran itu tidak menyebabkan letupan. Punca kejadian sedang disiasat. Kejadian dilaporkan berlaku pada jam 10 pagi waktu tempatan di kilang memproses makanan ternakan terletak di Hall County. Sekolah berhampiran kilang terbabit turut ditutup sementara kepada pelajar selepas laporan menyatakan kemungkinan berlaku letupan kimia di lokasi kejadian. Ratusan etnik Rohingya hilang dari kamp pelarian di Indonesia dan dipercayai diseludup masuk ke Malaysia. Menurut pihak berkuasa, hanya 112 pelarian masih tinggal di kamp itu yang terletak di Lok Siu Mawe, Aceh berbanding 400 etnik Rohingya yang tiba di negara itu bermula Jun hingga September tahun lalu. Setakat ini, pihak berkuasa Indonesia dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB tidak dapat mengesahkan kedudukan mereka. Bagaimanapun, pelarian terbabit disyaki menghubungi penyeludup untuk membawa mereka menyeberangi Selat Melaka menuju ke Malaysia. Baru-baru ini, sekurang-kurangnya 17 etnik Rohingya dari kamp pelarian Lok Siu Mawe dan puluhan lagi disyaki penyeludup ditahan polis beberapa ratus kilometer di selatan Bandar Medan. Bandar berkenaan kerap dijadikan lokasi persinggahan untuk menyeludup masuk ke Malaysia. Brazil diletakkan pada tahap terburuk menangani penularan COVID-19, manakala New Zealand negara terbaik menguruskan pandemik itu. Penarafan itu diterbitkan Institut Lowy Sydney, Badan Kaji Selidik Australia yang membuat penilaian terhadap 100 negara. Mereka menilai berdasarkan 6 kriteria termasuk jumlah kes yang disahkan, kematian dan ujian metrik. Secara keseluruhannya, petunjuk diperoleh menunjukkan sejauh mana baik dan lemahnya sesebuah negara dalam menguruskan pandemik. Selain New Zealand, 10 negara terbaik menangani COVID-19 ialah Vietnam, Taiwan, Thailand, Cyprus, Rwanda, Iceland, Australia, Latvia dan Sri Lanka. Negara yang turut dikategorikan lemah menangani pandemik di atas Brazil adalah Mexico, Colombia, Iran dan Amerika Syarikat. Brazil merekodkan lebih 218,000 kematian akibat COVID-19, negara kedua tertinggi selepas Amerika. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris. Hanya satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Liverpool gah mengakhiri badi 5 perlawanan Liga tanpa kemenangan selepas menundukkan Tottenham Hotspur menerusi kemenangan 3-1. Ia sekaligus menyaksikan Liverpool kembali memintas West Ham United untuk kekal berada di kedudukan keempat Liga. Bertandang ke kubu Tottenham Hotspur, Liverpool turun dengan misi mahukan kemenangan bagi mengubati kekecewaan selepas tersingkir dari saingan Piala FA tewas kepada Manchester United Isnin lalu. Dikejutkan dengan gol awal Song Hyo-min sebelum jaringan dinafikan VAR. Giliran Liverpool bangkit di penghujung babak pertama selepas hantaran Sadio Mane berjaya disudahkan Roberto Firmino. 2 minit sebaik permainan bersambung, Liverpool terus ceria selepas Trent Alexander-Arnold menjadikan kedudukan 2-0 selepas tampanan kurang kemas Hugo Lloris. Minit ke-49, Spurs kembali merapatkan kedudukan selepas percubaan luar kotak penalti. Pierre-Emile Højbjerg terus menerjah gawang Liverpool. Namun jaringan ketiga Liverpool menerusi Mane pada minit ke-65 bagai menutup kebangkitan yang cuba dilakukan Spurs. Kekal 3-1 tamat sepenuh masa, Liverpool ceria kembali ke landasan tepat selepas 5 perlawanan Liga tanpa kemenangan sebelum ini. Sekian Buletin Pagi bersama kita putuskan rantaian COVID-19, sentiasa patuhi SOP. Saya Azlianti Ibrahim, salam hormat dan Assalamualaikum.